Ha, dah hafal tadi? Ha. Ayatnya ada 5 antara surah-surah yang tidak begitu panjang, pendek lah, surah-surah lazim. Dan juga insya-Allah sebagaimana biasa kita nak baca bersama. Siapa yang ada handphone boleh buka apps Al-Quran. Pada pendekatan Quran pun boleh ambil Quran untuk kita sama-sama baca. Dan lepas tu kita nak sama-sama semak terjemahan dan juga mungkin Ustaz nak bawa sikit tafsiran serta tadabbur, kefahaman yang boleh diambil daripada surah Al-Fil ini. Jadi ringkasnya sebelum kita membaca bersama-sama, surah Fil ini diturunkan di Mekah, antara surah-surah yang awal diturunkan. Dan juga disebutkan bahawasanya surah ini 5 ayat kan, 5 ayat, kemudiannya dia ada 23 kalimah. Ini jarang kita kira kalimah, perkataannya jarang kita kira. Dan dia ada 96 huruf daripada yang bermula alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi diturunkan surah Fil ini iaitu setelah mana diturunkan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun pun antara yang terawal kan. Jadi setelah surah Kafirun turun sepenuhnya, turun pula surah Al-Fil. Dan letaknya surah Al-Kafirun ini setelah mana surah Al-Humazah pada juzuk 30. Jadi insya-Allah siapa yang dah ada Quran ataupun ada handphone tu boleh buka apps, kita sama-sama baca. Dan mungkin Ustaz awal ni kita nak semak dari sudut tajwid dan juga makhraj insya-Allah. Adik-adik ni boleh kuat sikit baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Okay, sudah selesai. Cuma kita nak semak beberapa mungkin huruf-huruf atau makhraj yang penting dan juga hukum tajwid. Ada 5 ayat. Kita mulakan dengan alam tarakai. Ada yang baca tarakai. Tara dia nipis. Sedangkan ra ni ra baris atas kena baca tebal. Jadi tebal, jangan baca RA. Dia bukannya RA, dia jadi RO. Tarakai. Cuba je alam tarakai. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi Sad ini kita baca sad kena muncung juga tebal. Jadi kalau kita baca bi asha tu jadi sin. Jadi sad ni macam mana baca kena muncung kan bi
ashabil fil. Bi ashabil fil. Okey, dapat? Kemudian Ustaz nak sebut, kalau kita tengok setiap ayat ini, ada 5 ayat ini, semua ayat diakhiri dengan huruf lam. Betul tak? Dan lam ni huruf qalqalah ke tak? Tak kan? Jadi jangan kita baca macam qalqalah. Bi ashabil fil. Kan? Jadi tahan je. Bi ashabil fil. Tahan terus. Bi ashabil fil. Dan fil itu kita panjangkan 2, 4 ataupun 6. Biasanya kita panjangkan, hukum dia adalah mad arid disukun. Boleh baca panjang lah, 2, 4 ataupun 6. Kemudiannya alam yaj'al, jim adalah huruf qalqalah, betul tak? Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5 huruf qalqalah, jim salah satunya. Jadi qalqalah bila mana yaj'al, dia di tengah-tengah perkataan, betul tak? Jadi bila di tengah-tengah, hukumnya qalqalah surah yang paling kecil. Jadi bila kecil, dia kena lembut je tuan-tuan. Jangan tekan, ni qalqalah ni, dia pun tekan. Alam yaj'al. Yaj'al jadi kubra ataupun lagi tekan dia. Yaj'al kan. Jadi kena bezakan qalqalah kubra di hujung, mati. Kalau hujung sabtu, qalqalah akbar. Kalau tengah ni dia lembut je. Alam yaj'al macam tu. Cuba sama-sama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang ini juga antara yang ramai silap. Ramai baca macam mana? Fi tadlil. Macam sedap kan? Tadlil. Macam sedap lah, betul. Tapi silap pada huruf dad. Tadi Ustaz sebut apa? Qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf dad tak ada. Jadi jangan kita letak qalqalah kat situ. Tadlil. Dia tak boleh tadha. Kena tahan. Fi tadlil. Cuba sama. Fi tadlil. Kena tahan sekali lagi. Fi tadlil. Ni biasa kadang-kadang kita macam tengok macam huruf dal. Dal kalau jadi dal tak ada. Itu betul. Tapi sini dad. Tak ada qalqalah. Okey, seterusnya wa arsala alaihim. Sekali lagi ra mati sebelum dia beri atas adalah ra tebal. Jadi kena baca wa au, kena muncul wa au. Jangan baca ar, wa arsala alaihim. Dia senyum pula jadi nipis. Kena muncul wa arsala alaihim. Betul? Wa arsala alaihim Tayran ababil. Okay, tayran ababil. Tanwin bertemu alif, hukumnya apa? Jadi sampai ingat, tanwin bertemu alif atau hamzah, hukumnya izhar khalqi kan. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha kena baca jelas, nyata, terang dan pendek. Jangan kita baca panjang tayran. Dengung pula. Jadi izhar kena jelas, nyata dan terang dan pendek, satu harakat je. Terus masuk tayran ababil, panjang dan lam tak ada qalqalah. Bil tarmihim. Okey, kat sini ra sekali lagi, ra mati sebelum dia baris atas, ra tebal. Tau kena muncul. Sama-sama tarmihim. Kat situ kena dengung. Mim mati bertemu ba. Hukumnya adalah ikhfa syafawi kan. Tarmihim, jangan tarmihim bihijah, itu jadi izhar. Kena dengung sikit. Tarmihim bihijaratim. Kat situ pun tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah. Tarmihim bihijaratim min sijil. Okey, sama-sama ulang. Tarmihim bihijaratin min sijil. Okey, yang terakhir faja'alahum ka
ka'asfim ma'kul. Okey, ka'asfim tanwin bertemu mim. Hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Kena dengung dua harakat Jangan baca pendek. Ka'asfim ma'kul, baca pendek. Ka'asfim dengung Ka'asfim. Dan yang terakhir adalah yang ramai juga silap, ma'kul. Mim alif ada hamzah kan? Kita kena baca mak, jangan baca ma'kul. Ada yang baca ma'kul qaf pula. Dia bukan ain. Kalau ain kita baca ma'. Jadi mim alif hamzah tu bunyinya ma'. Jangan sebut ma'kul. Jangan ma'kul. Okey. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Sadaqallahul azim. Okey, jadi itu beberapa perkara yang mungkin kita boleh sama-sama perbaikilah dari segi tajwid dan juga makhraj apabila kita baca. Dan saya yakin ramai yang memang dah hafal lah surah Al-Fil ni kan. Jadi surah yang agak senang juga nak dihafal kan. Jadi cuma kita nak jaga beberapa perkara berkaitan dengan makhraj dan hukum-hukum tajwid ni tadi. Jadi kita masuk sikit bahawasanya surah Al-Fil ini diturunkan pada sebelum hijrah, diturunkan di bumi Mekah lah, antara yang terawal. Kemudian kenapa dinamakan surah ini surah Fil? Biasanya surah-surah ini dinamakan dengan kalimah-kalimah yang berada di dalam ayat di dalam surah tersebut. Sebelum ni kita bincang surah Quraisy kan, ila fi Quraisy ada dalam ayat pertama kan. Yang ini alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada perkataan fil, ashabil fil kan, tentera bergajah. Jadi dinamakan surah ini dengan nama surah gajah kan. Al-Fil ini gajah kan. Jadi ashabul fil pemilik gajah sebenarnya. Cuma yang nak dimasukkan dengan ashabul fil ini adalah tentera bergajah Abrahah. Sekali lagi kita nak share sikit sebab kisahnya berkaitan dengan satu sirah yang amat penting, yang saya rasa kalau adik-adik pun belajar tentang kelahiran baginda Nabi SAW, kita akan bincang tentang bagaimana tentera Abrahah ini menyerang Kaabah. Jadi kita nak share sikit. Mungkin dah pernah dengar sebelum-sebelum ni, malam ni kita dengar sekali lagi bagaimana perjalanan kisah tersebut yang menjadi satu tanda kenabian baginda Nabi SAW. Sebab itu yang dinamakan Nabi ini, Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahirnya pada tahun gajah kan? Tahun gajah. Maksudnya tahun berlakunya serangan tentera Abrahah Al-Habasyi ini, yang mana dia menyerang Mekah dan nak merobohkan, nak menghancurkan Kaabah. Okey. Apa kaitannya? Yang kedua kita bincang sikit berkaitan dengan munasabah lima qablah. Apa kesesuaiannya surah yang sebelum surah Al-Fil ini? Surah Al-Fil nanti bulan depan. Bulan depan dah Ramadan. Ada tazkirah tak ada? Jadi lepas raya lah kan. Raya pun tak tahu lagi kan. Jadi bulan maksudnya pertemuan kita akan datang, kita akan bincang surah Al-Humazah. Jadi munasabah ini diletakkan. Apa kesesuaian surah Al-Fil ini dengan surah yang sebelum ni, surah Al-Humazah? Jadi disebutkan surah Al-Humazah ini menceritakan, nanti kita akan bincang tentang golongan-golongan yang suka mengumpat dan mencela, yang mana mereka ini mengumpulkan harta dan terpegun dengan kekayaan-kekayaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan sebenarnya Allah menjelaskan bahawasanya harta yang mereka perolehi itu tidak akan menyelamatkan mereka di dunia maupun di akhirat. Jadi datangnya surah Fil ini
nak menjelaskan secara lebih detail bahawasanya bagaimana Allah menghancurkan satu tentera yang begitu gagah perkasa. Allah hantar burung-burung kecil saja, dan nanti kita akan tengok bagaimana burung tu menjatuhkan batu-batu kecil, kerikil, yang mana menyebabkan hancurnya Ashabul Fil ini. Jadi itu kesesuaiannya. Jadi secara umumnya nanti kita akan masuk apakah yang terkandung mashtamalat alaihi as-surah, iaitu surah ini menggambarkan bagaimana kisah Ashabul Fil, yang mana mereka ini berasa bongkak dengan kekuatan mereka, dengan harta yang mereka ada, dan juga mereka merasakan kekuatan tentera yang mereka ada tu adalah kekuatan tentera yang tak terkalah. Jadi Allah nak menghancurkan mereka dengan mana apabila tentera Abrahah ini datang nak menghancurkan Kaabah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Kaabah dengan menghantar burung-burung, lalu menghujankan batu-batu kerikil yang disebutkan batu-batu daripada api neraka itu. Itu secara ringkasnya. Cuma Ustaz rasa Ustaz nak masuk dahulu kita terjemahkan dan tafsirkan, dan mungkin kita kongsikan tadabbur. Kemudian kita nak masuk detail kepada kisah Ashabul Fil ni. Mungkin kita dah banyak kali dengar kan. Cuma malam ni bila sampai surah Fil ni, kita nak review balik macam mana berlakunya kisah tentera bergajah ini. Jadi kisah Ashabul Fil kita mulakan dengan kefahaman daripada maksud ayat yang telah pun kita baca tadi tu Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mulakan alam tara kaifa. Alam tara. Kat situ sekali lagi kan, sebelum ni pun kita pernah jumpa surah yang Allah mulakan dengan alam kan, alam yaj'al, alam kan, alam nashrah kan, banyak alam ni, bukan alam semesta alam ni kat situ dalam bahasa Arab ini membawa maksud adakah. Dia dalam bahasa Arab ni adakah ni ada dua. Satu hal anta sakinun, hal anta fi sihatin kan, hal anta adakah. Jadi hal tu adakah, pun hamzah alif dengan hamzah atas tu itu pun maksud adakah. Jadi Allah bertanya alam tara, adakah engkau tidak melihat kan, dengan maksud kata alam ta'lam, adakah engkau tidak mengetahui kan. Kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah nak menggambarkan fa'ala rabbuka, sesungguhnya Tuhan kamu telah pun membinasakan, berbuat sesuatu kepada ashabil fil. Ashabul fil inilah tentera Habasyah, tentera Najasyi yang ingin insya-Allah lepas ni kita akan kongsikan. Bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum, adakah tidak, sekali lagi kan, alam yaj'al, adakah tidak yaj'al kaidahum, bagaimana yaj'al kaidahum, dia Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kaidahum, tipu daya ataupun kaidun ini kita sebutkan rancangan-rancangan jahat. Tu yang kita sebutkan kisah nanti bagaimana rancangan jahat kaidum ini, rancangan jahat siapa? Ashabul Fil, iaitu tentera bergajah Najasyi itu tadi. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kaidahum fi tadlil, iaitu rancangan jahat mereka itu fi tadlil, dalam kesesatan, musnah. Mereka rancang nak musnahkan Kaabah, tapi last sekali Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan rancangan mereka. Bahkan nanti kita tengok bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya, yang disebutkan gajah-gajah yang begitu banyak datangnya daripada Yaman tu, bila nak masuk tu tak boleh kan. Nanti kita tengok macam mana wa arsala alaihim tayran ababil kan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus, menghantarkan kepada mereka tayran ini ta'ir, iaitu burung. Burung apa? Ababil. Bila mana disebutkan tayran ababil, ababil ini
di dalam tafsir meletakkan ababil ini jamak, iaitu banyak burung-burung, yang mana disebutkan ababil ini jamak ni macam plural sah kan. Macam qalamun satu pen kan. Kalau banyak pen kita sebut aqlamun, kitabun kutubun, banyak kitab kan. Jadi kalau satu burung ababil ini disebutkan ibil, seekor burung kan. Seekor burung ibil ataupun ibaul. Ni jarang kan. Jadi ibaul ataupun ibil, kalau banyak burung tu, ibil ini disebutkan burung ababil. Cuma orang-orang kita ni kita sebut burung apa yang bawa batu masa tentera bergajah ni, kita sebut burung ababil lah kan. Sebab Allah sendiri dah menukilkan tayran ababil. Okay. Allah mengutuskan seekor burung yang banyak. Bila banyak ni ababil tu banyak lah. Mufrad dia ibil. Jadi Allah mengutuskan burung ini, burung ababil ini, tarmihim bihijarah. Burung ini bawa apa? Melontarkan kepada mereka. Mereka ni siapa? Ashabul fil tadi kan. Lalu mereka dilontarkan oleh burung-burung ini, yang mana burung-burung ini membawa dengan paruhnya dan juga kakinya, iaitu hijarah min sijil, iaitu yang disebutkan dari batu-batuan daripada neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seumpama daun-daun yang berkecai, yang dimakan. Ini nisbah kepada bagaimana teruknya mereka apabila terkena dengan batu yang dicampakkan, yang dilontarkan oleh burung ini, mereka berkecai, hancur, dan seumpama dengan ini. Jadi Ustaz nak masuk sikit untuk part sebelum kita masuk tadabbur dan fiqh kepada surah Al-Fil ini. Kita masuk adwa'un minat tarikh ala qissati ashabil fil. Beberapa poin penting lah, yang mana insyaAllah kita cuba kongsikan dalam ruang yang ada ni. Perjalanan kisah ashabul fil, iaitu tentera bergajah, iaitu tentera yang disebutkan pada zaman Raja Habsyah tu. Disebutkan pada zaman Qibala An-Najashi, pada zaman pemerintahan Raja Habsyah An-Najashi, ada seorang ketua di Yaman sana yang mana namanya adalah Abrahah bin As-Sabbah Al-Ashraf. Ini nama penuh dia kan, iaitu Abrahah bin As-Sabbah Al-Ashraf. Jadi siapakah dia ni? Abrahah ini, dia ini adalah datuk kepada Ashamah An-Najashi. Ashamah, kalau kita pernah dengar zaman Nabi juga ada Raja Habsyah yang bernama Ashamah, yang mana Ashamah An-Najashi ni Raja Habsyah yang hidup sezaman bila mana Nabi diutuskan. Yang memerintah Habsyah ketika itu Al-Hamasan, Ashamah An-Najashi. Jadi Abrahah ini datuk kepada Ashamah. Jadi yang masyhurnya Abrahah ini hidup zaman sebelum Nabi dilahirkan. Jadi qad bana kanisa azimah samaha al-Qulais. Jadi Abrahah ni dia hidup di bumi Yaman tu kan. Dan bila mana Nabi sebelum Nabi diutuskan kan, orang-orang Arab ini terkenal bila mana masuk bulan Zulhijjah, orang-orang Arab akan datang ke bumi Mekah untuk menunaikan apa tuan-tuan? Menunaikan haji. Walaupun Nabi belum diangkat menjadi Rasul dan Nabi belum lagi dilahirkan, kebiasaan mereka ini, walaupun ada di Kaabah tu kelilingnya ada berhala-berhala, tetapi mereka memang datang menunaikan haji cara mereka. Itu yang berhimpunnya orang-orang Arab di Masjidil Haram di Mekah itu menyebabkan Raja Najashi yang kita sebutkan Abrahah ketika itu memerintah Yaman, dia berasa iri hati sehinggalah Raja Abrahah ni dia bina sebuah kanisah. Kanisah ni adalah gereja
Kanisah azimah. Satu gereja besar yang di Sana'a sana kan, Sana'a di Yaman lah, dia bina sebuah gereja besar, lalu diberi nama apa? Qulais. Ingat nama gereja tu, nama dia Al-Qulais. Iaitu tujuannya apa? Tujuan gereja yang besar cantik yang dibina ni, dia nak tarik orang Arab supaya tak payah pergi Mekah, pergilah buat haji di Yaman. Kan? Jadi bila dah siap ni, dia tunggu-tunggu orang Arab datang, tak datang-datang. Lalu sehinggalah satu ketika itu, faqama rajulun min Kinanah wa taghawwaqa fiha lailan. Ada seorang Arab, orang Arab dari Bani Kinanah, Kinanah kabilah di Mekah. Datang seorang Arab di Yaman tu kan, pada satu malam dia masuk ke kanisah tu, dia pergi buang air besar, dia pergi berak kat dalam gereja tu. Okay. Lalu bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fa'aghdhabahu dhalika. Lalu siapa ni, Raja Abraha ni bila tahu, tengok ada seorang kanan, orang Arab Kinanah ni dia berak buang air besar kat dalam dia punya gereja ni, jadi satu poin besar untuk dia menyerang bumi Mekah. Kan? Jadi dia marah kepada orang Arab Bani Kinanah tu, dia pun himpunkan tentera-tenteranya, dan sebenarnya di sebalik dia menggunakan sebab orang Arab Kinanah ni buang air besar di dalam kanisah ataupun di dalam gerejanya, sebenarnya hajat tentera Abraha adalah nak menguasai Mekah. Dia tahu situ pusat utama. Jadi poin dia nak serang balas tu, dia saja je letakkan ada orang Arab yang pergi buang air besar dekat kanisah ni, dia nak balas dendam. Tapi hakikat yang disebutkan dalam kitab sirah, dia nak menguasai Mekah. Kerana apa? Mekah ni dia jadi pusat bagaimana jalan tengah di antara Syam dan Yaman. Jadi ni tujuannya, bila ada poin lagilah senang dia nak pergi buat serang. Jadi itu yang disebutkan bahwasanya tentera Abraha ini jahaza jaishan aziman masbuban bifil kathira, bifilah kathira. Lalu tentera Abraha ini kan, Abraha menghimpunkan begitu ramai tentera, dan tentera ini diiringi dengan begitu ramai pun, bukan ramailah, begitu banyak gajah. Ada yang sebahagian kitab menyebutkan sehingga hampir 1000 ekor gajah. Kita tak tahu macam mana dihimpunkan zaman tu banyaknya gajah kan. Kita kalau kat Malaysia ni nak jumpa gajah kat mana? Okay. Kat zoo ada tapi tak banyak juga kan. Nak jumpa gajah banyak tu dekat Pahang tu ada satu taman gajah kan. Saya sekali pergi 2 tahun lepas. Taman gajah boleh pergi masuk cuma je, boleh tengok macam mana diurus tadbir gajah kan, dia mandi, minum air. Gajah ni antara haiwan yang amat banyak minum air sehari kan. Tu yang nak jaga gajah ni bukan senang-senang tuan-tuan. Satu nak bagi makan, yang keduanya air. Sebab badan besar, perlu diberi air banyak. Jenuh nak ziarah gajah kan, pergi ke istilahnya Lancang. Di Lancang tu memang ada satu taman gajah. Jadi zaman sebelum Nabi lahir ni, inilah yang disebutkan Ashabul Fil ini kan, Abraha ni menghimpunkan sebegitu ramai tenteranya, diiringi dengan gajah-gajah yang telah pun dilatih. Lalu daripada Yaman itu mereka bergegas menuju ke bumi Mekah. Fa arsala ila ahli Makkah yukhbiruhum annahu lam ya'ti li harbihim wa innama ja'a li hadmil Ka'bah fasta'zamu al-amr. Jadi kisah ini disebutkan tuan-tuan bila mana tentera Abraha ni, Abraha bersama tentera-tenteranya dan gajah-gajah yang begitu banyak tu dah masuk hampir dekat dengan Mekah, dah masuk sepadan. Abraha ni pun kan, dia stop kan, semua turun, dan Abraha menghantar utusan untuk memberitahu kepada orang-orang Mekah bahawasanya tentera-tentera Abraha ni datang bukannya nak serang mereka, tetapi kami datang ni utusannya
kepada orang-orang Quraisy itu bahawasanya kami datang ni nak meruntuhkan Kaabah saja, bukan nak serang orang-orang yang ada di bumi Mekah. Macam tu. Maka gemparlah bila mana utusan itu sampai, diberitahu kabar berita tersebut, gemparlah orang-orang yang berada di bumi Mekah itu, dan mereka sebahagiannya terkejut. Wa aradu muharabatahu fara'aw alla taqata lahum bi Abraha wa junudahu. Lalu mereka ada sebahagiannya bila nak dinyatakan Abraha ni nak serang, bukan serang orang-orang tetapi nak meruntuhkan Kaabah, sebahagian mereka ada semangat, dia semangat nak mempertahankan Kaabah kan. Cuma bila lihat kekuatan tentera Abraha dengan gajah-gajah yang begitu banyak datang itu, mereka merasakan tak ada kekuatan. Dan sebahagian mereka disebutkan wasta'samu bil jibal yanzuruna ma za yahdus wa zikina bi anna al bait rabban yahmi. Dan bila mana mereka ini melihat kekuatan tentera Abraha itu, mereka pun sebahagiannya lari di sebalik bukit bukau yang ada di sekitar Mekah itu. Jadi ini yang berlaku, dan mereka yakin menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan pemilik Kaabah. Ini hebat kepada kepercayaan mereka. Mereka tak ada kekuatan dan mereka serahkan kepada Tuhan yang memiliki Kaabah tersebut. Sehingga disebutkan tuan-tuan, walamma iqtaraba al-jayshu min Makkah amara Abraha binaha bi amwalil Arab wa kana fiha ibilu li 'Abdul Muttalib bin Hashim jaddu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dah dekat masuk sepadan lagi tuan-tuan, apa yang diperintahkan oleh Abraha ini untuk merampas harta-harta orang-orang Quraisy yang ada di bumi Mekah. Sebahagiannya dah lari dah tadi di belakang bukit bukau tu. Lalu yang ada tu harta-harta yang ditinggalkan, kalau ada pun Abraha ni suruh rampas. Dan antara yang dirampas itu adalah unta-unta sebanyak 200 ekor unta milik atuk Nabi, kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi datuk Nabi yang ketika itu antara yang ketua pemerintah di bumi Mekah yang mengetuai Quraisy itu, ada 200 ekor unta juga dirampas oleh tentera Abraha. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Wa ba'asa Abraha Hunaqah al-Humairi ila Makkah wa amara an ya'tiyahu bi ashrafi Quraisy wa an yukhbirahu anna al-malik lam yaji' li qitalikum illa an tasudduhu 'anil bait. Lalu bila dah rampas ni, sekali lagi Abraha hantar seorang pula bernama Hunaqah. Hunaqah ni utusan yang mana dihantar kepada orang-orang pembesar Quraisy supaya diberi kabar berita bahawasanya mereka ini kena keluar daripada Mekah, kan. Dan orang-orang tentera Abraha ni datang bukan nak serang mereka, tapi nak serang Kaabah saja, nak meruntuhkan Kaabah. Lalu apa yang berlaku adalah orang-orang Quraisy ini menunjukkan ketua pembesar utama adalah ketika itu datuk Nabi Abdul Muttalib. Lalu bertemulah Hunaqah itu dengan datuk Nabi, iaitu Abdul Muttalib bin Hashim, wa ballaghahu an Abraha ma qala. Jadi Hunaqah ni pun sampaikan apa yang dikatakan oleh Abraha kepada Abdul Muttalib datuk Nabi. Faqala lahu Abdul Muttalib, ini hebat tuan-tuan. Abdul Muttalib kata apa? Wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bizalika min taqah. Demi Allah, sesungguhnya kami pun memang tak nak menyerang kamu, menyerang Abraha. Dan kami pun memang tak ada kekuatan nak bertempur dengan tentera Abraha itu. Maka disebutkan hadza baitullahil haram wa baitu khalilihi Ibrahim fa in yamna'uhu minhu fa huwa baituhu wa haramuhu. Lalu datuk Nabi ni sebut apa tuan-tuan? Iaitu inilah sesungguhnya ini adalah rumah Allah, dan inilah juga binaan yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka disebut fa in yamna'uhu minhu fa huwa baituhu wa haramuhu. Jadi kalaulah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rumah ini, dia nak sekat kamu daripada menghancurkannya, inilah rumah dia. Dan sekiranya disebut wa yakhilla bainahu wa bainahu,
Dan kalaulah dibenarkan tentera Abraha ini menghancurkan rumahnya, itu di antara Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya bernama Abraha. Maksudnya apa? Datuk Nabi menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan pemilik Kaabah itu. Lalu faqala lahu Hunatha. Hunatha ni bawa utusannya tuan-tuan. Jadi bila Abdul Muttalib kata yang tu kan, macam dia balas dia. Lalu Hunatha kata tak apa, jom jumpa Abraha terus. Lalu Hunatha ni pun bawa Datuk Nabi, iaitu Abdul Muttalib itu jumpa dengan tentera Abraha, iaitu Abraha, Raja Abraha ni lah. Lalu dia sebut Allahumma salli ala sayyidina fazhab ma'i ilaihi fazahaba ma'ahu falamma ra'ahu Abraha ajallahu. Jadi Abraha ni bila mana Abdul Muttalib, pakcik Nabi dah dekat sampai, dia cepat-cepat turun daripada singgahsana dia, menunjukkan tanda hormat kepada Datuk Nabi. Sebab yang disebutkan Datuk Nabi Abdul Muttalib ini disebutkan rajulan jasiman hasanul manzar, iaitu bertubuh sasa dan memiliki perwatakan yang amat menarik, sehingga menyebabkan Raja Abraha turun dan memberi penghormatanlah. Fanazala Abraha an saririhi wa ajlasahu ma'ahu 'ala al-basar wa sa'alahu 'an hajati faqala hajati ay yarudda alayya al-malik mi'atai ba'irin asabaha ni. Lalu bila mana dah dekat ni, Abraha pun tanya, apa hajat Abdul Muttalib ni? Lalu Abdul Muttalib, Datuk Nabi menyatakan, hajatku hanyalah engkau perlu kembalikan 200 ekor unta yang telah tentera kau rampas daripada aku, kembalikan pada aku. Lalu disebut fata'ajjaba Abraha wa qala, kita teruskan azan. Kita berhenti memberi laluan azan. Seorang azan. Syarah. Seorang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la tuan-tuan, kita sambung sikit. Kita ni agak banyak, semua kita ambil poin penting. Jadi bila mana Abraha ini mendengar apa yang dijawab oleh Datuk Nabi Abdul Muttalib ini, dia fata'ajjaba Abraha, dia terkejut kan. Lalu kata apa? Qala atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabataha laka, kan? Adakah engkau hanya nak memperkatakan tentang 200 ekor unta yang kami rampas ini, wa tatruku baitan wadinuka wadinu abaika, dan kau tak memperkatakan langsung tentang Baitul Haram, kan, yang mana itu adalah lambang kepada agama kau dan agama nenek moyang kau. Wa qad ji'tu li hadamihi wa la tukallimuni fihi, kan.
Dan sedangkan aku datang bersama tentera yang ramai dengan gajah yang banyak ini nak menghancurkan rumah Baitullah Al-Haram itu, tapi kau tak sebut pun berkenaan dengan Baitullah Al-Haram itu. Lalu dijawab oleh Datuk Nabi Abdul Muttalib menyatakan, inni ana rabbul ibil. Dia kata apa ni hebat ni? Kalam Datuk Nabi menyatakan apa? Dia sebutkan, sesungguhnya aku ni tuan kepada ibil, tuan kepada unta. Dan sesungguhnya inna lil baiti rabban sayamna'uhu anka. Aku ni tuan kepada unta tu, yang aku minta unta. Tetapi untuk rumah Bait Al-Haram itu ada tuan dia. Okay. Dan tuan dia lah yang akan memelihara dan menjaga rumah tersebut. Waqala ma kana liyamtani'a minni. Lalu bila disebutkan seumpama tu, Abraha ni dengan muka ni, walaupun seumpama Datuk Nabi Abdul Muttalib dah sebut dah, kau jaga-jaga, sebabnya rumah tu ada Tuhan, ada tuan yang menjaga ni. Tuan tu yang akan menjaga rumah tu kalau kau perhatikan. Lalu Abraha ni kata apa? Dia ma kana liyamtani'u minni. Tak ada siapa boleh halang aku untuk menghancurkan Kaabah ni. Wa anta wa zaka. Lalu disebutkan Abdul Muttalib menyatakan, terpulanglah dan kau bebas untuk melakukan apa yang kau kehendaki. Jadi disebutkan sebenarnya sebelum proses menyerang ni, sebenarnya Abdul Muttalib bersama dengan pembesar Quraisy dah offer kepada tentera Abraha ini. Disebutkan mereka offer 1/3 harta yang berada di kawasan utara Mekah, iaitu Tihamah, satu kawasan utara Mekah, untuk diserahkan kepada Abraha dan tentera-tenteranya. Maksudnya ambil 1/3 daripada kawasan Tihamah itu, tak payah serang Baitullah Al-Haram. Tetapi apa yang berlaku adalah fa'aba alaihi. Tetapi Abraha bersama tenteranya tak nak, sebab dia nak memang hancurkan Kaabah dan nak menguasai Mekah keseluruhannya. Dan itulah yang berlaku. Bila mana perbincangan ini tidak berlaku dengan baik, last sekali Abraha pun memulangkan 200 ekor unta. Dan disebutkan Abdul Muttalib pun kembali ke Masjidil Haram itu, dan bersama dengan beberapa orang Quraisy pergi ke sekitar Kaabah. Dan disebutkan bahawasanya selepas peristiwa itu, Abraha pun kumpulkan semua tentera-tenteranya dan mengambil langkah untuk bersiap-siap menyerang Mekah, menyerang Masjidil Haram. Jadi bila mana nak masuk kawasan tu, yang peliknya, bila mana semua orang dah siap sedia nak melangkah masuk, gajah yang kita sebutkan, ada sebahagian menyebutkan 1000 ekor gajah ni. Gajah-gajah bukan gajah-gajah liar, tuan-tuan. Gajah-gajah yang terlatih, yang mana kalau disuruh jalan tu memang boleh jalan laju dah, lari dah kan. Tapi ketika tu nak masuk ke kawasan Masjidil Haram dan kawasan sekitar Mekah tu, bila mana ditujukan nak masuk ke kawasan menuju ke Masjidil Haram, dia sebutkan barakah walam yabrah. Barakah ni duduk, barakah ni bermakna jasa. Tiba-tiba gajah ni semua duduk dan dia tak nak bergerak. Tapi bila disuruh pusing ke arah lain, ke arah Yaman atau ke arah yang selain daripada menghadap menuju ke Masjidil Haram, gajah tu bangun nak bergerak. Harwalah disebutkan. Ini satu benda yang pelik dah berlaku. Jadi mereka paksa pukul gajah tersebut supaya suruh menuju ke Kaabah ni tak mau. Jadi sehinggalah berlaku sehari demi sehari tak mau juga, sehinggalah disebutkan pada hari berikutnya Abdul Muttalib berdoa berdoa supaya diselamatkan benih Kaabah itu. Sehinggalah beliau iltafata fa idza huwa bi tayrin min nahwil yaman jihatil bahr. Jadi setelah mana berdoa, pusing belakang, tiba-tiba nampak dah kan. Tadi gajah-gajah tu duduk je kan, nak pusing nak menuju ke Kaabah tak mau. Pusing patah balik nak. Jadi tentera-tentera Abraha ni pun dah pening. Sehari selepas bila mana Abdul Muttalib berdoa apa semua, tiba-tiba datang seekor iaitu burung ababil yang kita sebutkan ibil ataupun ibaul tadi.
datang burung-burung kecil yang disebut, yang di mulut paruhnya ada batu kerikil kecil dan juga di kedua kakinya. Itulah yang disebutkan wallahi innaha latirun gharibah ma hiya binajdiyah wala tiham. Lalu disebutkan bahawasanya demi Allah, bahawasanya burung yang datang itu adalah burung yang amat pelik, tak pernah ditemui di bumi Mekah, sama ada di Najd ataupun di Tiham. Di utara Mekah pun tak ada, di selatan Mekah pun tak pernah dilihat. Wa kana ma'a kulli ta'irin ahjarun tahmiluhu bimanaqir wa arjuna, kan. Dan setiap burung-burung kan, satu sehingga banyak burung yang datang tu bawa di paruhnya ada batu kecil dan juga di kakinya pun ada batu kerikil yang disebutkan ini. Jadi fa'alqatha 'alaihim la tusibu minhum ahadan illa. Jadi disebutkan bila mana dah dekat dengan tentera Abraha ni, lalu dilontarkan burung tersebut menjatuhkan batu-batu itu kepada tentera Abraha, dan tidak ada seorang pun tentera dan gajah itu yang kena kepada batu itu melainkan hancur luluh badan mereka. Wallahu a'lam macam mana panasnya. Dan begitulah juga disebutkan farra al-jaysh haribina nahwa al-yaman. Jadi bila mana dicampakkan batu ni, tadi gajah tu nak ke depan dah tak boleh, patah balik. Jadi sebahagiannya yang bila mana tengok batu jatuh panas sangat sehingga luluh, hancur luluh. Dan tangan ni disebutkan tangan kepada mereka ni bila kena tu hancur luluh dan jatuh jari jemari ni, kan. Allah macam mana panasnya, itu yang disebutkan. Dan juga begitulah juga musibah Abraha fi jasadi. Abraha pun kena. Abraha pun kena itu sehingga gugur jari jemarinya satu persatu, dan juga walahmuhu yatasaqat. Dan begitulah juga gugurnya sikit bila mana panas sangat sehingga dagingnya pun hancur dulu. Hatta qadimu bihi San'a famata syarra maitatan. Sehingga yang disebutkan sebahagian riwayat menyatakan tak semua daripada tentera ni yang terkena, ada sebahagian berjaya melarikan diri dan bawa balik tentera Abraha ni sampai di San'a kembali. Dan disebutkan di San'a itulah bahawasanya tentera Abraha mati juga di San'a. Jadi selepas peristiwa inilah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan pengajaran, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak mengagungkan kabilah Quraisy. Sebab Allah selamatkan kabilah Quraisy daripada dihancurkan dan diserang di bumi Mekah itu dengan Allah menyelamatkan Kaabah. Dan inilah yang disebut sebagai tahun berlakunya peristiwa ini 5 tahun berapa tuan-tuan? Tahun 570 Masihi. 570 Masihi inilah berlaku serangan tersebut, dan tahun yang sama dilahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini juga berlaku 40 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Kan Nabi terima wahyu yang pertama kan, Nabi masuk ke Gua Hira tu kan, usia Nabi 36-37, sehingga 40 tahun kena datang malaikat kan. Jadi Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. 40 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul adalah tahun kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang mana kalau kita lihat kalau kita belajar bab tauhid tu, dia ada bab mukjizat kan, mukjizat Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni. Jadi mukjizat itu suatu perkara yang luar biasa yang diberikan kepada Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian, kebenaran Rasul, kebenaran agama yang dibawa. Tapi kalau berlakunya perkara luar biasa itu sebelum diangkat menjadi Rasul, kan? Jadi perkara luar biasa itu tak dinamakan mukjizat, melainkan perkara itu disebut sebagai irhas. Jadi kategori irhas ni bila mana sebut bagaimana Allah menyelamatkan Kaabah dan menghantar burung ababil kan, menghancurkan tentera Abraha, ini satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan tanda kenabian juga, tapi berlaku sebelum Nabi dilahirkan lagi. Jadi ini satu bentuk irhas. Dan juga kalau irhas ni apa lagi kalau tuan-tuan ingat?
Nabi kan Nabi disusukan oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah kan. Bila mana Halimatus Sa'diyah ni kan ibu susuan yang asalnya susu pun agak kering. Bila mana Nabi bersama dengan Halimatus Sa'diyah ni, susu dia terlalu banyak kan. Kemudian kambing-kambing yang kurus kering di perkampungan Bani Sa'ad itu, Nabi sampai je terus kembung perut susu kambing apa semuanya. Ini satu bentuk yang kita sebutkan perkara luar biasa juga. Tetapi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, jadilah perkara tersebut sebagai irhas. Dan yang terakhir juga, sewaktu Nabi nak menuju ke Syam kan, yang ada awan mengiringi Nabi. Jadi itu juga satu perkara yang luar biasa yang disebutkan berlaku sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan itulah juga disebutkan sebagai irhas. Jadi itulah sedikit untuk kita kongsikan pada malam ini berkaitan dengan surah Al-Fil. Dan juga bila sebut Allah menyelamatkan orang Quraisy daripada tentera Abraha, kita dah bincang bulan lepas berkaitan dengan surah Quraisy kan. Allah berikan mereka ini keutamaan, keamanan di bumi Mekah. Kemudian Allah berikan mereka mampu untuk berniaga di bumi Syam, di bumi Yaman kan. Dan itu Allah beri peringatan, sesungguhnya yang memberi makan dan memberi keamanan kepada mereka itulah Tuhan kepada Rabbul Bait itu. Jadi moga ada baiknya pertemuan kita pada malam ini dengan kisah yang kita banyak masuk sirah sikit lah kan. Malam ni kaitan dengan peristiwa sebelum kelahiran Nabi SAW. Ada baiknya untuk kita sama-sama ulang kaji dan mengambil ibrah daripada kisah Abraha dan juga kaitan dengan surah Al-Fil. Qul qali hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fatina fakirna qarrabna lana fi dinina wa ma'a ahli al-kutri unsa wa zakar rabbi wafiqna fi lima tantani qawlan wa fi'lan karama وارزق كل حلال دائما واخر اتقياء العلماء نظام الخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وكرم رضامك العيون واهدنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر رسل انت اكرم من ستر وصلاه الله وشر المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناس الشفاء وعلى اله كرم اشرف وعلى اصحابه وصحبه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا ولي سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك اللهم بارك لنا في الشعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.